kembali salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya Diomici. Saya seorang ahli parlimen dari Sedang, Selangor. Di bawah kawasan parlimen Sedang ada 3 kerusi dun, iaitu Dun Sri Kembangan, Dun Balakong dan Dun Pangi. Dun Sri Kembangan dan Dun Pangi adalah calon adalah daripada DUP, tetapi di Dun Pangi calon adalah dari PAS. Dan selepas 8 hari bulan Mac, saya telah menang dan sekarang menjadi ahli parlimen Sedang. Bukan itu sahaja, melalui kerjasama daripada PKL dan juga PAS, ketiga kerusi di bawah kawasan parlimen Sedang, ketiga kerusi ini Pakatan Rakyat, kita satu semua. Itu adalah kuasa, itulah kuasa Pakatan Rakyat, itulah kuasa yang dari kerjasama di antara PAS, PKL dan PUB. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari ini saya datang ke sini. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan yang jauh sangat. Boleh nampak tak bahawa di baju saya ada satu beg ini. Ada orang tanya, ini satu Malaysia ke? Dia cakap bukan. Mana boleh ini beg satu Malaysia? Ini beg satu. Ini beg untuk Syurga. Kerana sekarang sudah ada dah satu anniversary sejak kemudian Syurga. Dan siapa itu Syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 8 hari bulan Mac, Syurga sebenarnya beliau merupakan seorang wartawan di Kajang yang agak dekat dengan kawasan parlimen Sedang. Oleh sebab itu, saya mengenali beliau semasa pilihan raya ke-12 itu. Dan selepas pilihan raya ke-12, Syurga ini, beliau rasa walaupun sebagai wartawan, tetapi banyak barang yang beliau tidak boleh tulis dalam surat khabar. Saya rasa kita semua tahulah, surat khabar kita adalah dikawal oleh kerajaan pusat. Sekarang suara keadilan itu tak boleh terbit. Harakat barulah dapat license. Lokit pun sampai sekarang pun tak dapat itu license untuk teruslah menuntut lagi. Utusan Malaysia, Sinju, Ipoh, Nanyang sampai mana semuanya adalah dikawal. Dari Syurga, beliau rasa sebagai seorang wartawan, beliau tidak dapat menyumbang dengan banyak untuk mengubahkan negara kita. Jadi beliau meletakkan jawatan sebagai wartawan dan beliau menjadi seorang pembantu kepada Ekspor Negeri Selangor, iaitu YB Enyong. Beliau adalah, saya rasa, seorang pemuda yang bercita-cita tinggi. Tetapi apa yang telah berlaku terhadap beliau? Pada 15 hari bulan Julai tahun yang lalu, beliau dibawa balik kepada penjabat SPRM sebagai apa? Sebagai saksi. Beliau bukan seorang suspek. Beliau hanya dibawa balik sebagai seorang saksi. Beliau dibawa balik dan Peguam DAP teruslah menemani beliau untuk pergi ke penjabat SPRM. Tetapi malangnya di penjabat SPRM sana, SPRM, pegawai SPRM cakap dengan Peguam itu, anda tak boleh masuk, hanya Syurga yang boleh masuk. Kita akan menyoal beliau. Peguam, sila duduk di luar, sila duduk dan tunggu di luar. Peguam tersebut duduk dan tunggu di luar selama 1 jam. Lebih 1 jam sebenarnya. Tetapi malam beliau tidak dibenarkan untuk masuk dan menemani Syurga. Tuan-tuan, kenapa pada malam ini saya membangkitkan isu ini? Kenapa pada malam ini saya nak tanyalah para hadirin, ada siapakah adalah peguam? Saya angkat tangan tak? Walaupun saya dari sini pun tak dapat tengok.
dinyatakan di sini. Sekiranya, kita cakap sekiranya, tuan-tuan, puan-puan, ataupun anak kamu, ataupun saudara mara kamu, anda dibawa balik ke balai polis ke atau FBI, jangan cari saya. Kerana saya adalah seorang pejuang untuk civic law, untuk di antara yang kita cakap civil, yang civil punya, di antara syarikat-syarikat individu dengan individu. Saya bukan seorang pejuang tenaga. Jadi saya sebenarnya, walaupun sebagai seorang pejuang, saya pun kurang pasti ataupun kurang faham tentang hak-hak kita apabila kita dibawa balik kepada balai polis ataupun pejabat FBI. Jadi, memang ini adalah satu hak asasi manusia bahawa apabila kita dibawa balik ke balai polis atau dibawa balik ke penjabat FBI, ini adalah hak asasi kita bahawa kita boleh menuntut nasihat pejuang. Hanya pejuang yang boleh menasihatkan kita, memalukan kita. Apakah hak-hak kita apabila ditangkap, apabila dibawa balik? Orang biasa, saya rasa kebanyakan bantuan apa-apa di sini tak faham benar. Saya tanya, Encik, kamu faham tak berapa lama pihak polis boleh tahan anda? Saya nak tanya ini, macam yang duduk di sana. Anda faham tak apa soalan yang anda sepatutnya jawab dan apa soalan yang anda berhak untuk tidak jawab? Anda faham tak? Saya rasa kebanyakan kita tak faham. Jadi kita cakap ini adalah satu hak yang begitu penting. Tetapi malangnya hak ini tidak diberi kepada Joe Bangkok. Tidak diberi kepada Joe Bangkok. Walaupun beliau hanya seorang saksi. Tuan-tuan, hak ini penting bagi kita semua. Jadi saya nak tanya, kalaulah satu hari anda dibawa ke balai polis, anda dibawa ke penjabat FBI sebagai saksi atau sebagai saksi, anda akan menikmati hak untuk menuntut nasihat daripada pejuang. Kita semua sekarang tak tahu. Bukan itu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, Joe Bangkok ini dibawa balik sebagai seorang saksi. Kenapa dia menjadi seorang saksi? Sebenarnya adalah cerita belakang adalah simple sahaja. Kerana semasa hari kebangsaan, iaitu 31 hari bulan Ogos 2008, walaupun saya dah katakan ya, YB Agong, iaitu kita cakap bos Joe Bangkok ini, kita dah katakan saya. Tetapi untuk menunjuk kecintaan kita terhadap negara kita, kedua-dua kita telah memberi bendera untuklah diberi di Pasar Baru. Diberi bendera yang kita beri dan kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan orang ramai di Pasar Baru pada 31 hari bulan Ogos 2008. Dan berapakah nilai bendera itu? Berapakah nilai bendera itu? 10 juta ke? 1 juta ke? Ataupun 10,000? Bukan, tuan-tuan. Hanya RM2,400 untuk memberi bendera untuk diedar semasa hari kebangsaan. Dan oleh sebab itu, oleh transaksi itu, Joe Bangkok dibawa ke pejabat FBI. Dan hari keesokan, beliau ditemui mati di bawah penjabat FBI. Dan sampai hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, YB Agong,